Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa sayyidina wa habibina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ila yaumiddin. Allahumma ihfazni bil islami qa'iman wa ihfazni bil islami qa'idan wa ihfazni bil islami raqidan wala tushmit bi aduwan wala hasidan. Saya mulakan dengan doa yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, tolonglah pelihara saya dengan Islam semasa saya berdiri, dan tolonglah pelihara saya dengan Islam semasa saya duduk-duduk, dan tolonglah pelihara saya dengan Islam semasa saya sedang tidur. Dan janganlah biarkan musuh-musuh saya dan orang-orang yang berdengki dengan saya bergembira di atas apa yang berlaku kepada diri saya. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis yang diraihkan pada hari ini, 3 tokoh ataupun 4 tokoh kita, yaitu yang pertama adalah Dr. Kamil Abdul Majid, yang kedua adalah ayah mak kita iaitu yang berbahagia Haji Muhammad Syukri bin Mahmud ataupun disebut sebagai ayah mak Dr. Kenali, Ustaz Ni Arif, dan yang berbahagia Ustaz Raja Soh ataupun Raja Yusuf bin Raja Daud. Ahlan wa sahlan saya ucapkan. Yang hormat Dato' Mujahid, Saudara Khalid Abdul Samad, dia tak ada datuk pasal dia tolak datuk kan. Kalau dia tolak datuk patut buat kita. YB Khalid Samad, yang berbahagia kepada Ustaz Husin, semua pimpinan-pimpinan amanah, rakan-rakan media, hadirin hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berjumpa selepas kita dikurung oleh keadaan dan oleh pandemik yang telah melanda negara kita dan seluruh dunia. Alhamdulillah kita antara dipilih untuk survive dari pandemik ini, dan pada pagi ini kita berhimpun antara lain kerana nak meraihkan penyertaan tokoh-tokoh dalam parti amanah bagi memperkuatkan lagi perjuangan kita dari segi membetulkan pandangan-pandangan, fahaman-fahaman dan tindakan yang salah yang merugikan Islam, dakwah dan umat Islam itu sendiri. Pada pendapat saya, penyertaan Dr. Kamil khususnya dan rakan sekolahnya yang belajar sekali dengan Dr. Kamil sejak daripada Bahan Muhammadi pun menyertai Dr. Kamil dan Ayah Mat, antara tokoh masyarakat tempatan yang disegani, dan Ustaz Soh. Pada pendapat saya bukan nak menguatkan parti. Pada pendapat saya kita nak menguatkan gerakan untuk menentang penyebaran fahaman yang salah mengenai Islam. Ini lebih penting lagi. Dan parti adalah sebagai platform, sebagai wadah untuk membolehkan doktor-doktor ini dan ustaz ini berperanan, dan kita memberikan platform kepada mereka. Pada hari ini penyebaran fahaman yang salah mengenai Islam sangat berleluasa dengan nama parti-parti, dan tindakan-tindakan mereka telah menyebabkan nama Islam begitu jatuh sekali.
saya terbaca satu posting oleh seorang wakil rakyat bukan Islam sebagai respons daripada kenyataan seorang pimpinan parti agama yang berkata bahawa seorang menteri yang pulang dari luar negara tidak perlu diambil tindakan apa-apa kerana dia bukan menjadi kluster penyakit COVID. Dia hanya langgar undang-undang peraturan dari segi kuarantin, tetapi dia tak membawa wabak penyakit. Wakil rakyat bukan Islam ini telah buat satu posting. Kalau begitu, berzina itu tidak ada apa-apa kalau tidak melahirkan anak luar nikah. Bila baca posting ini, saya rasa sangat sedih, sangat terharu, kerana orang bukan Islam pemikirannya lebih cerah dalam memahami maqasid hukum-hukum dan penghormatan terhadap hukum-hukum berbanding dengan orang yang menggunakan alat agama. Kalau kita tidak ada satu kekuatan untuk berdepan dengan tren pemakaian agama secara berleluasa dan menjual agama untuk tujuan dunia yang murah ini, saya bimbang kehormatan Islam akan begitu terjejas dan gerakan dakwah kepada orang bukan Islam menjadi merosot dan penghormatan mereka terhadap Islam dan orang Islam menimbulkan keraguan di hati mereka. Jadi kita memerlukan tokoh, memerlukan aktiviti tokoh. Profesor Dr. Kamil Majid, salah satu daripada kelebihan beliau ialah beliau pernah berguru dengan Tok Guru Ni Aziz. Ya. Ini saya rasa antara titik kekuatan. Dan apa yang berlaku kepada perjuangan Islam di negara kita telah bergerak jauh daripada titik dan bekalan yang telah diletakkan oleh Tok Guru Ni Aziz. Dia telah ditinggalkan oleh Tok Guru Ni Aziz. Dari segi perjuangan asabiyah, dari segi pendekatan dengan masyarakat berbagai kaum, dari segi yang lain. Oleh kerana Dr. Kamil ada pengalaman dengan Tok Guru Ni Aziz, saya berasa antara tajuk yang beliau boleh lakukan dalam bentuk forum atau lain-lain ialah saya dan Tok Guru Ni Aziz. Boleh jemput Ustaz Ni Omar sekali, saya dan Tok Guru Ni Aziz. Siri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali-sekala boleh jemput saya, Dr. Kamil dengan Ustaz Musa, saya dan Tok Guru Ni Aziz. Ya. Tok Guru Ni Aziz adalah ikon semasa yang masih relevan dari segi islah agama dan penghayatan Islam di negara kita. Kalau kita kuburkan Tok Guru Ni Aziz dan segala pemikirannya, walaupun ada institut pemikiran Tok Guru Ni Aziz di bawah Kerajaan Negeri Kelantan, tapi institut ini pun dah tak dengar suara dah tak ada rupa, ya, rupa Tok Guru Ni Aziz yang sebenar. Jadi insya-Allah Dr. Kamil akan berperanan khususnya di Kelantan, dan saya difahamkan beliau telah bersetuju memberikan kuliah bulanan bukan politik di sebuah masjid sebagai satu cara pencerahan, dan saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Dr. Kamil. Kalau dia masuk PAS dan jadi Tok Guru Dr. Kamil, ya. Tapi kita biarkan dulu, tak payah Tok Guru lagi, ya, Dr. Kamil dulu. Walaupun dia lebih alim daripada sesetengah yang mudah-mudah diberikan label Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru oleh parti mereka. Ustaz Mausin adalah antara murid Dr. Kamil, ya. Saya sikit sebanyak sempat diusrahkan oleh Ustaz ataupun Dr. Kamil. Usrah saya yang pertama dengan Dr. Kamil berbincang tentang Jalut dan Talut,
Ya. Sampai hari ini saya sedikit sebanyak hafal ayat ini, dan lekat di hati saya apa yang telah diusrahkan dalam kisah tersebut. Di antara lain ialah jangan kamu menikmati dunia ini lebih daripada ya. Lebih daripada apa? Sudah bertafsir sendiri. Jangan minum lebih daripada. Siapa minum lebih daripada, maka mereka akan dihinggapi oleh kegilaan kepada kemewahan, jawatan, pangkat, dan mereka akan mempertahankan kedudukan mereka dan mencari pangkat dan kedudukan mereka dengan membelakangkan agama. Dunia menjadi tumpuan tujuan mereka dan akhirat menjadi apa yang ditinggalkan oleh mereka. Na'udzubillah. Dan mereka akan tewas dalam perjuangan ini, lambat ataupun banyak. Jadi kita boleh aturkan, manfaatkan Dr. Kamil walaupun dia dalam sedikit keuzuran, dan Al-Fadil ustaz-ustaz yang lain untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Dan pada masa yang sama, perkara yang paling penting dibetulkan adalah fahaman asabiyah yang mula dikembangkan. Fanatik kepada parti melebihi daripada Islam. Di dalam ayat surah An-Nisa, kalau tak silap saya, Tuhan Allah SWT berfirman, raditu lakumul islama dinan. Agama ini, Islam ini adalah milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik mana-mana parti politik. Ia milik Allah. Ya. Sama dengan kedudukan bangsa. Kita orang Melayu hari ini diperkenalkan dengan konsep Persatuan Melayu, Melayu Raya. Seakan-akan orang Melayu macam kita yang tidak ada dalam parti tertentu bukan dianggap, dikelaskan sebagai Melayu lagi. Melayu telah dikaitkan dengan parti. Kalau masuk parti berkenaan, dia jadi Melayu. Maka boleh bersatu ataupun ada penyatuan Melayu. Kalau tidak dalam parti-parti berkenaan, dia bukan Melayu. Maka penyatuan Melayu hanya mengikut acuan parti. Dan penyatuan orang Islam adalah mengikut acuan parti. Kalau lain daripada parti mereka, maka tidak dianggap sebagai Islam yang sebenar. Ini adalah fahaman bid'ah ataupun karut yang paling besar yang kita perlu hadapi, yang kita perlu bersihkan. Tapi alhamdulillah, saya rasa kita akan berjaya. Semalam ada khutbah. Khutbah malam semalam pada pendapat saya berbeza daripada khutbah-khutbah sebelum ini. Hatta semasa Dr. Mujahid jadi menteri, jabatan Perdana Menteri, khutbah di Kelantan tak habis-habis LGBT. Ya. Islam liberal dengan suluhannya kepada kita. Kitalah yang Islam liberal. Ya. Malam semalam khutbah sudah beralih bahawa Islam itu adalah bukan milik satu-satu bangsa. Islam itu adalah untuk seluruh umat manusia. Dan risalah Islam itu adalah untuk semua umat manusia. Dan kita umat manusia disatukan dengan akidah yang satu. Ya, bukan berdasarkan warna kulit kita dilahirkan. Ini adalah satu sinar yang insya-Allah baik. Dan saya memberikan mukaddimah ini, pengenalan ini, dan ada biografi Dr. Kamil, tapi saya tak payah baca lah, nanti keluar dalam Facebook. Dr. Kamil pernah jadi itu, pernah jadi ini. Yang paling penting yang pernah dia jadi ialah anak murid Tengku Urun Aziz. Ya. Dan tolong Dr. Kamil dalam berucap nanti sebut pengalaman dia jadi anak murid Tengku Urun Aziz. Ini saya rasa yang mahal untuk kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.